untuk memberi sedikit ucapan lah. Persilakan. Terima kasih pada pengacara majlis, Cik Elin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan pengacara majlis, yang dikasihi Puan, walaupun Datuk tak ada, tak apalah, saya wish jugalah. Yang berbahagia Datuk Meja Bersara Haji Adnan bin Hashim selaku pengerusi Rumah Ngaji Negeri Kelantan, Yang Berusaha Puan Hajah Masdiah binti Jemain selaku pengerusi Biro Pendidikan Rumah Ngaji Negeri Kelantan, yang dihormati penceramah jemputan kita pada petang ini iaitu Al-Fadil Ustaz Syakirin bin Yuslan. Terima kasih Ustaz sudi untuk bersama Puteri Islam pada petang ini. Seterusnya para ahli jawatankuasa Biro Pendidikan, anak-anak puteri-puteri Islam yang dikasihi sekalian. Jadi pada petang ini marilah sama-sama dulu kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah inayahnya maka kita dapat berkumpul pada petang ini bagi satu majlis yang amat bermakna dan bermanfaat, iaitu majlis ilmu ya. Dan kita patut bersyukur kerana pergerakan Puteri Islam diberi peluang untuk julung-julung kalinya lah bersama dengan Persatuan Rumah Ngaji Negeri Kelantan pada petang ini untuk kita bersama-sama dalam majlis ilmu di mana anak-anak nanti boleh ya buka minda untuk mendapatkan sesuatu dari majlis sebegini. Ya, jadi syukurlah alhamdulillah daripada 20,000 ahli pergerakan Puteri Islam di seluruh negeri Kelantan, hanya lebih kurang 61 orang yang terpilih pada petang ini untuk kita sama-sama menimba ilmu. Jadi saya rasa sangat syukur dan rasa teruja di atas undangan daripada Rumah Ngaji Negeri Kelantan di bawah Biro Pendidikan ini untuk kita memberi peluang anak-anak puteri Islam ya di seluruh negeri Kelantan bersama-sama kita menimba ilmu petang ini. Jadi 10 daerah daripada seluruh negeri Kelantan, hanya ada 8 daerah saja yang menyertai pada petang ini, iaitu 2 saja yang tidak dapat menyertai, iaitu Tumpat dan Bacok. Dan mungkin ada kekangan-kekangan lah yang tak dapat dielakkan ya. Jadi gunakanlah kesempatan pada petang ini untuk sama-sama kita menimba ilmu. Dan saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua jawatankuasa pergerakan Puteri Islam. Mungkin Dr. Rani ada tak di sini agaknya? Saya juga ada invite dia, pengerusi kita Dr. Rani iaitu pengetua Sekolah Menengah Datuk Ahmad Mahir bersama dengan SU Negeri iaitu Puan Zainizan binti Hussein daripada SK Wakaf SK Pasir Pekan ya. Selamat datang dan sama-samalah kita menyaksikan pada petang ini apakah pengisian majlis ilmu kita bersama dengan Rumah Ngaji Negeri Kelantan pada petang ini. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua anak-anak, kepada Ustaz Syakirin, jawatankuasa Biro Pendidikan Negeri, Biro Pendidikan Rumah Ngaji Negeri Kelantan kerana sudi mengundang Puteri Islam di dalam program pada petang ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Hajah Nuraida Hakim. Tak, Datuk tak ada kan? Ada Datuk dia. Ada Lin.
Ada Okey, Datuk. Ada. okey, sebelum kita start kita punya seminar, okey, kita apa kata kita jemput seorang lagi, iaitu tak lengkap lah kalau program kalau tak beri sedikit mutiara kata daripada pengurusi PRNK, iaitu Datuk Major Haji Adnan bin Hashim. Silakan Datuk. Terima kasih Lin, pengacara majlis. Mohon maaf, lewat sikit masuk tadi ada masalah teknikal sehingga background pun tak dapat tukar lagi. Mohon maaf Cikgu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati penyelaras program Puan Hajah Noraida binti Moner yang berusaha pengurusi Biro Pendidikan Cikgu Hajah Masdiah binti Jumain yang amat-amat dibanggakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syakirin yang bakal bersama dengan puan-puan dan anak-anak yang dikasihi selepas ini. Alhamdulillah. Marilah kita bersama-sama merafat syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izin dan kurnianya maka julung-julung kali kita dapat bersama dengan pergerakan Puteri Islam Malaysia walaupun secara online, tetapi ini telah ditakdirkan, telah ditetapkan oleh Allah SWT, maka begini jadinya. Dan seharusnya kita tidak lupa untuk kita mengucapkan selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli-ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga hari kiamat. Alhamdulillah. Terlebih dahulu tahniah diucapkan kepada Cikgu Masdiah bersama dengan Puan Hajah Noraida kerana telah dipertemukan oleh Allah SWT untuk merangka satu program yang amat penting kepada kita semua, lebih-lebih lagi kepada generasi muda pergerakan Puteri Islam Malaysia. Jadi harapan kita semoga sepanjang program ini kita berterusan dibantu oleh Allah SWT bagi melancarkan program ini, dan lebih penting daripada itu adalah agar program ini yang merupakan program ulung bersama dengan pergerakan Puteri Islam Malaysia akan menjadi satu booster sebagai penggerak utama untuk kita Persatuan Rumah Ngaji Negeri Kelantan yang membawa visi untuk membawa masyarakat kembali pada Al-Quran secara baca, faham dan amal akan maksud saya adalah semoga pergerakan Puteri Islam Malaysia dengan program pada hari ini akan menjadi booster, akan menjadi penggerak kepada kita untuk meneruskan lagi dengan gagahnya visi dan misi kita agar Allah SWT izinkan tercapai. Puan-puan, ustaz dan anak-anak yang dikasihi. Sebenarnya walaupun yang pilih anak-anak yang ada dalam ini adalah mungkin Puan Hajah Noraida, tapi mesti awak faham bahawasanya yang pilih sebenarnya adalah Allah SWT. Allah SWT lah yang memilih anak-anak yang disayangi hadir pada hari ini. Bermakna kenapa Allah pilih? Kenapa Allah pilih? Sebab Allah telah bagi hidayah pada awak. Hidayah untuk bergerak mendapatkan ilmu. Dan ilmu yang bakal disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz pada hari ini adalah ilmu yang amat penting pada seluruh umat manusia. Di mana yang akan disampaikan pada hari ini adalah ilmu Al-Quran. Al-Quran adalah panduan hidup seluruh umat manusia. Maka atas sebab ia yang panduan hidup, maka kita kena faham, kita kena baca, kita faham, kita kena amal apakah yang digariskan oleh Allah SWT menerusi Al-Quran. Adik-adik yang dikasihi, katakanlah syukur pada Allah SWT
Kerana apabila Allah memilih, kalau sekali kita sambut dengan betul, insya-Allah masa depan awak akan menjadi cerah. Sebab itulah janji-janji Allah yang akan bakal disebut oleh Al-Fadhil Ustaz di dalam sepanjang kursus. Apabila kita bersyukur dengan nikmat Allah, Allah berjanji dengan kita. Dan bukan orang main-main, bukan manusia yang berjanji. Yang berjanji adalah pencipta kita. Yang berjanji dengan kita adalah yang memiliki dunia dan seisinya. Yang berjanji dengan kita adalah yang akan mengadili kita di akhirat besok. Dijanjikan bahawasanya kalau kita benar-benar bersyukur, bukan setakat syukur alhamdulillah, tapi bersyukur yang maksudkan adalah antaranya selepas dapat ilmu daripada ustaz lepas ni, kembalilah pada Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Utamakan Al-Quran daripada lain-lain. Apabila kita utamakan Al-Quran, bermakna kita utamakan Allah. Kita utamakan pencipta kita. Kita utamakan pencipta yang memiliki kita, yang menjaga kita, yang mengatur hidup kita dan sebagainya. Percayalah. Kalau sekiranya kita bersyukur, dan terus syukur, kita akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Adik-adik yang dikasihi, belajarlah betul-betul dan katakan awak sayang pada Al-Quran. Balik bagi tahu pada mak ayah, mak, alhamdulillah, ayah, alhamdulillah. Saya berterima kasih teramat kepada Cikgu Noraida, Puan Noraida, disebabkan kerana telah membawa saya kepada program yang amat bermakna untuk masa depan saya. Untuk masa depan awak apabila awak telah masuk universiti. Apabila masa depan awak apabila awak telah menjadi isteri orang. Untuk masa depan awak apabila awak telah menjadi mak orang. Dan untuk masa depan awak apabila awak telah menjadi nenek orang. Dan untuk masa depan awak apabila awak kembali ke rahmat Allah dan diadili di akhirat besok. Percayalah kata Abi, usahalah dan sampaikanlah kepada mak ayah bahawasanya mak, alhamdulillah saya bersyukur kerana telah dipilih menghadiri kursus pendek ni. Saya sekarang telah rasa bahagia hidup bersama Al-Quran. Maka usahalah anak-anak dan Abi doakan semoga awak semua sekali berjaya dan katakan cinta pada Al-Quran. Puan-puan dan anak-anak sekalian, selamat bercinta dengan Al-Quran. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan kursus pendek ini dengan doa semoga ianya berjaya dan lancar. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, tabarakallah. Terima kasih Datuk Adnan Hashim. Okey, kata-kata yang sangat menyentuh emosi kita semua kan. Okey adik-adik, apakah adakah anda bersedia? Kalau yang siapa yang dah bersedia tu, sila bagi tangan ke atas tu. Angkat tangan ke, bagi saya nampak anda semua bersemangat dah. Tak sabar nak tunggu kita punya trainer iaitu. Okey. Sebelum tu saya perkenalkan dahulu bagi sedikit biodata kepada adik-adik. Ada yang dah kenal kan? Saya rasa ramai yang dah kenal kan seorang motivator yang hebat, popular di kalangan student-student kita kan. Beliau seorang berpendidikan sarjana muda pendidikan Islam berkhususan dalam Al-Quran. Okay? Beliau juga adalah sebagai duta agensi anti dadah kebangsaan AADK daerah Kota Baru dan juga penulis komik. Mesti adik-adik semua pernah kan membaca komik beliau, iaitu Ustaz Adventure, buku motivasi. Okey. Alright, anda dah bersedia? Okey, sekarang kita tak nak membazir masa lagi. Kita menjemput itu Ustaz Syakirin untuk kita punya seminar. Okay, silakan Ustaz Syakirin. Baik, terima kasih Coach Elin sebagai pengurusi majlis. Test mic, cubaan suara 1 2. Rasanya dengar suara saya sebab nyala molek tu petok saya tu. Dengar ke Coach Elin Dengar Okey baik. Okey baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebaik adik-adik duduk jauh, adik duduk gegar dewe ni.
Biasa budak-budak sekolah rendah suka jawab salam. Ustaz pernah pergi satu sekolah ni, dia juhud doa dik. Ustaz bagi salam. Assalamualaikum adik-adik. Dia tarik nafas. Waalaikumsalam warahmatullah. 4 tahun setengah dik tak sudah. Ustaz kita ambil mari semula tak sudah lagi. Nak ayat bagusnya adik-adik sekolah rendah. Okey baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama, syukur kepada Allah atas segala-galanya. Yang kedua, selawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan yang ketiga, terima kasih kepada Ummah Ngaji Negeri Kelantan, kerjasama sekali dengan pergerakan Puteri Islam. Warna pink semua kan. Dah macam Datuk Widar sekali tengok sehari dua tu. Jangan ada ummah-ummah sudah. Pergi gak tak tutup mic gak. Okey. Adik-adik rahmati Allah, insya-Allah santai-santai dah petai-petai ni. Adik-adik baguslah. Petai-petai boleh dengar ceramah. Ustaz dulu petai-petai insya-Allah negah. Adik-adik bagus boleh dengar ceramah. Okey. So, adik rahmati Allah, adik bersama dengan Ustaz santai-santai je. Ustaz ada apa-apa cerita nak kongsi, ada slide sikit gambar-gambar nak tunjuk. Cuma satu je Ustaz minta. Niat molek biar Allah buat kerana Allah biar dapat pahala. Setiap detik nyawa biar boleh pahala belaka. Tak kira lah tu ke atas ke bawah ke, tak ada orang tahu. Tapi biar boleh pahala. Nombor dua, Ustaz minta sangat adik fokus 200%. Boleh sebab masa kita sangat singkat, kurang sejam je. Aku bersama dengan Ustaz. Kalau ada buku tak tangan masing-masing, kertas ke, ada tak alat tulis? Ada ada adik wanita perempuan insya-Allah tak payah suruh benda-benda gitu. Kalau adik jatuh, bui molek-molek ada kat dua. Tak apalah. Akhir zaman. Okey, adik mati Allah. Ustaz nak try share screen dulu dah. Jadi kedok agak-agaknya Allah Taala mudah. Rabbana. Bismillah. Jeng. Tu biar screen start. Tu biar. Kalau tu anggu. Nak tengok anggu. Napa anggu. Pakai sorry. Okey, tadi ada mati Allah. Insya-Allah program kita hari ni dah. Okey. So, adik Ustaz tak pasti, adik pernah tak join program Rumah Ngaji ataupun pernah join program kait dengan Quran? Mungkin ada pernah, mungkin ada first time. Okey. So, adik mati Allah, Ustaz nak share hari ni. Satu program dengan kita hari ni, seminar kesedaran, baca faham amal Quran. Jom tadabbur, hashtagnya jom tadabbur satu ayat. Sebelum kita nak jom tadabbur satu ayat tu, Ustaz nak bawa adik-adik hari ni faham dulu. Gapo nama rima? What the name of tiger of tadabbur? Gapo nama rima tadabbur ni? Okey, gapo dia tadabbur ni Ustaz? Ibu-ibu duk sebut, ayah-ayah duk sebut, Datuk Adnan tadi sebut, Cikgu Nuraidah kita sebut. Betul lah? Okey, Ustaz nak bawa adik-adik, ramai-ramai boleh baca kat rumah masing-masing. Seronoknya tadabbur tazakur. Okey, cuba sebut dulu kat rumah masing-masing supaya tak kekok sebut. Okey, cuba sebut. Seronoknya. Okey, tadabbur tazakur. Okey, sekali lagi. Seronoknya tadabbur tazakur. Alright. Okey, biar biasa sebut dulu supaya tak kekok. Alright. So adik rahmati Allah, siapa korang screen Ustaz ni? Malah baik. Jadi merah dah situ. Sia dia. Korang asal lagi tidak rabu. Dekat situ dah tu. Okey. Jadi rahmati Allah, sebelum Ustaz pergi lebih lanjut cerita dan sebagainya, Ustaz nak sebut dulu. Mungkin ada adik tanya, Ustaz, gapo dia tadabbur tazakur ni? Okey, gini ni adik. Mungkin kalau sebut baca adik faham dah. Betul tak? Baca tu baca lah. Tadabburnya nak mudah fahamnya, kita faham gapo dia Allah royak dalam Quran dan kita rasa Allah macam bercakap dengan kita. Salah Allah sedang bagi tahu adik Balkis sekian Allah nak royak. Adik Syazwa adik Muhammad Syazwa pakai tudung. Tak apalah. Adik Nur Kristina. Adik Nur Kristina, Allah royak dalam Al-Fatihah ni, Allah nak pesan benda ni. Adik Fatin Najiha, Allah nak royak gapo dalam surah Al-Baqarah ni. Contoh. So tu lebih kurangnya nak suruh faham tadabbur tazakur. Tadabbur kita faham mesej, tazakur kita rasa Allah sedang ingatkan kita. Boleh Tazkirah pernah dengar kan? Perkataan tazkirah kan? Tazakur tu samalah. Peringatan. Alright. Jelas? Okey. So sedia untuk menulis. Tadi tulis tajuk kan? Okey, kita pergi ke yang kedua. Tulis-tulislah. Tulis tu suruh ingat je. Siapa rasa tak perlu tulis tapi ingat tak payah tulis. Lepas dia dapat pen. Okey. Adik-adik rahmati Allah. Okey, bila sebut tentang Quran, saya yakin semua orang tahu Quran ni hebat kan? Okey. Bila sebut tentang Quran,
Adik-adik dah pernah baca Quran kan? Pernah baca kan? Cuba angkat tangan siapa sini? Cuba angkat tangan siapa sini? Dia Quran besar dah. Bukan badi besar saya Quran, bukan. Maksudnya lebih dari Iqra. Ada tak kat sini? Cuba angkat tangan Ustaz nak tengok. Ada tak? Masya-Allah. Ada, masya-Allah dah ada orang angkat tangan tu wakil puteri Islam. Rugi Ustaz tak pakai baju pink hari ni. Okey. So dah ada yang baca Quran besar dah. Allahu akbar. Ustaz nak tanya. Siapa sini kalau dia baca Quran, dia pernah ataupun selalu ke pernah ke baca terjemahan Quran? Akak tanya. Siapa pernah baca terjemahan Quran? Ni kan banyak Quran terjemahan kan? Ada tagging colourful lah, macam-macam lah kan? Siapa pernah baca terjemahan Quran? Bukan nak suruh terjemah Quran. Siapa pernah baca terjemahan Quran? Cuba angkat tangan adik-adik. Ustaz. Ada yang angkat tangan. Hebatnya. Bagus puteri Islam. Alright. Okey, baca terjemahan kan? So maksudnya, kalau bahasa apa pernah baca terjemahan, dah mula nak faham dah tu Quran. Sebab masuk dekat terjemahan kan? Okey. Dengar molek-molek Ustaz sebut, bersedia sedia untuk tulis, ingat sampai mati. Ustaz doakan adik ingat sampai mati. InsyaAllah, doakan Ustaz sekali. Okey. Ni kan gambar Quran kan? Okey, ada 3 poin besar. Adik tulis ya. Baiknya Allah, bila kita ada terlibat dengan Quran, Allah tak sabar nak bagi kita sesuatu. Nombor 1, siapa dia yang dia baca Quran dek, dia baca Quran, dia tak faham pun, tak baca terjemahan pun, tak dengar molek pun, tapi baca tu dengan betul lah, dengan tajwid. Dah. Bila baca tu cukup mat dia. Sayakunu sufaha'u minan nas. Jangan pula sayakulu sufaha'u minan nasi. Nasi baca roh 8 nasi. Tak boleh. Itu tajwid tak kena. Boleh lah. Maksudnya dengan tajwid yang kena. Baca saja dek, kita akan dapat namanya hasanah dalam slide ustaz ni. Tulis nombor 1, baca dapat hasanah. Hasanah tu bukan nur hasanah nama orang kan. Hasanah tu kebaikan, ganjaran, pahala. Allah janji dapat. Banyak mana ustaz dapat? Nabi sebut 1 huruf 10 kebaikan. 1 huruf, bukan 1 ayat dah. Bukan 1 perkataan. Contoh alif lam mim. Ada berapa huruf tu? Ada 3 kan? So kita dapat berapa? 30. Dah 30 dah dapat. Macam you pagi dah. 30. Dah kita dapat 30 dah adik. Tu baru alif lam mim. Adik baca Al-Fatihah buka majlis tadi. Pagi tadi baca dengan mak 1 juzuk dah, 1 surah dah, 1 muka surat dah. Allahu akbar. Dapat ke ustaz? Dapat hasanah. Boleh? Okey, tu buat apa? Baca. Boleh? Okey, ini nombor 2. Ingat sampai mati ustaz doakan. Okey. Nombor 2 ni dia bukan baca ajar. Bukan baca ajar. Dia buat yang kedua adalah dia dengar. Dengar ni bukan dengan bisya-bisya tau. Dia dengar dengan fokus. Tulis dalam kurungan, dengar dengan fokus. Dia teliti dengar, rasa sampai syahdu je. Sedap je. Orang ni baca, radio ni baca, TV ni baca, mak kita baca, diri dia sendiri baca. Boleh? Kalau kita dengar dengan fokus, kata Allah, kita akan dapat rahmat. La'allakum turhamun. Semoga kamu dirahmati, wahai hamba. Kita akan dapat rahmat Allah. Rahmat Allah ni luaslah. Macam-macam bentuk Allah bagi rahmat Allah kan, kasih sayang Allah. Boleh Okey. Yang paling ustaz nak bawa adik-adik pada pagi ataupun pada pagi dah berikat bangun lewat dah. Petang pada petang ni iaitu yang nombor 3. Nombor 3 yang paling high level punya. Baik. Iaitu namanya yang kita nak bincang hari ni, tadabbur dan tazakkur. Kita faham dan kita rasa Allah sedang ingatkan aku ni, Ustaz Syakiri ni, Allah sedang ingatkan Fatin Nadira, Allah sedang ingatkan Sasha, Allah sedang ingatkan Damia, Maisara, Karmila, semua sekali. Boleh Okey. So bila kita tadabbur tazakkur, kita akan dapat namanya berkat. Tulis ingat sampai bila-bila. Baca saja dapat pahala, baca dengan molek adalah kita akan dapat rahmat. Baca dengan molek peher, rasa Allah kecek dengan kita. Allah, kita akan dapat berkat. Allah. Berkat ni besar dik. Tak ada orang tak si berkat. Berkat ni buat sikit dapat banyak dan konsisten dalam kebaikan. Contoh adik lah nak belajar. Baca mungkin tak ada nak baca banyak sangat. Mungkin pandemik, PDPR susah dan sebagainya.
Tapi Allah takdirkan baca sikit tapi ingat sampai bila-bila. Sampai jadi kerja esok boleh guna. Masuk universiti boleh guna. Ada orang dia baca banyak dia ingat-ingat dengan buku-buku buat sup. Nah, sup bunjuk ada buku, bukan ada api kan. Buat sup sampai orang buku. Tapi ilmu dia tak boleh amal pun. Tak membantu dia jadi budak yang baik, anak yang taat pada mak ayah. Itu tak berkat lah tu. Kan? So kita perlukan berkat. Okey, jom kita tengok satu ayat Allah yang mengatakan tadabbur tazakkur ni penuh keberkatan. Boleh eh? Jom baca sama-sama dengan Ustaz dekat rumah masing-masing eh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Sadaqallahul azim. Apa Allah bagi tahu kita semua? Allah bagi tahu Syakirin, Quran tu yang diturunkan kepada Nabi kamu Muhammad, Quran kitab yang sangat berkat, penuh dengan keberkatan. Tapi nak dapat berkat tu liyadabbaru ayati. Kamu kena faham apa yang aku bagi tahu. Wa yatadhakkara ulul albab. Kamu kena rasa diberi peringatan kalau kamu benar-benar berfikir. Allah sedang ingatkan kita tu. Allah sedang tempelak Ustaz Syakirin. Allah sedang tegur dan nak bagi tahu adik Intan, adik Hafizah, Arzira, kan? Irdina, semua sekali. Alright. Ustaz adik rahmati Allah, Ustaz nak cerita kisah dah. Ingat siapa bila-bila cerita ni. Alright, ada satu kisah. Tak ada muzik, maaf lah. Muzik buat sendiri kat rumah masing-masing lah. Okey. Ada satu kisah, adik ingat betul-betul. Ada kaitan besar dengan tadabbur tazakkur. Ini guru, ada seorang ustazah cerita kat ustaz. Dia kata, ada seorang pelajar ni, ada seorang anak ni, dia sayang sangat ayah dia. Dia rapat sangat dengan ayah dia. Dia orang susah, keluarga susah, dia belajar rajin-rajin dia. Sampai boleh pergi luar negara. Overseas, kan? Boleh melanjutkan pelajaran ke luar negara. Ayah dia habis duit hantar dia. Bila nak pergi luar negara, dia sedih sangat nak berpisah dengan ayah dia, dik. Ayah dia tulis satu surat untuk dia. Sebagai bekal semangat untuk dia pergi luar negara. Mungkin lambat lagi nak balik ni. Nah, ayah dia tulis surat. Satu surat cinta untuk abelong dia, anak sulung dia. Ayah dia tulis dalam bahasa Arab. Macam bahasa Quran lah. Quran kan bahasa Arab, betul tak? Ayah dia tulis dalam bahasa Arab, dik. Abelong ni pandai ngaji. Pandai bahasa Arab. Kan? Dia boleh baca lah bahasa Arab tu. Tapi dia tak faham lah sebab dia tak belajar Arab. Tapi dia belajar Quran. Kan? Macam kita lah kan? Kita boleh baca. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kadang dia tak tahu pun maksud dia. Sama lah Abelong ni. Dia boleh baca. So dia bawa surat tu. Pergi luar negara. Jadi pembekal semangat dia. Letak dalam poket sokmo. Letak bawah bata. Nak tidur buka. Teringat muka ayah. Nak masuk exam. Tengok surat ayah. Teringat wajah ayah yang penat atas dia. Habis duit. Semangat dia. Rindu sangat ayah dia nak pulang dengan kejayaan. Satu hari, dia dapat berita yang sangat menyedihkan. Si ayah yang sangat dia rindui sudah pulang ke rahmatullah. Kembali pada Allah, tak dare dia kelik. Tak dare dia kelik, dik. Bila dia tak ada nak balik tu, dia sangat sedih. Dia rindu sangat ayah dia. Habis dia belajar, dia balik rumah, nak ubah nasib keluarga dia bawa balik surat tu. Surat tu dia baca tu tak tahu berapa ratus kali dah, berapa ribu kali dah. Sebab dia rindu sangat ayah dia. Kan? Dia baca sampai lebuk surat tu. Ingat tak? Keluarga dia susah kan? Keluarga dia susah, dia tak ada kerja ke apa lagi. Dia balik rumah sedih, mak dia sedih, adik balik sedih, ayah dia tak ada dah untuk sumber cari rezeki. Dia susah, dia kena kerja bertahun-tahun cari untuk sara keluarga dia. Satu hari ada seorang ustaz jumpa dia. Dia kata, contohlah nama dia Luqman. Luqman, siang tengok Luqman ni setia kerja untuk keluarga sejak ayah tak ada ni. Luqman, ayah tak ada tinggal apa-apa harta ke untuk keluarga? Ustaz ni tanya. Kan tak ada tinggal duit ke? Tak ada tinggal kereta ke? Tak ada tinggal rumah ke? Tanah ke untuk jual? Dia kata tak ada, keluarga kami susah. Ayah hanya tinggal satu surat je untuk saya. Dia tengok betul-betul. Surat apa tu? Surat ni surat cinta ayah pada saya. Ayah bagi tahu apa? Saya tak pasti, saya baca dalam bahasa Arab, saya boleh baca tapi saya tak faham surat tu. Ustaz tu kata, mari saya baca. Dek,
Dia bagi dekat ustaz tu. Ustaz tu pun baca dalam surat tu yang dah lebuk dah. Ustaz tu baca, terkejut ustaz tu. Rupanya surat itu adalah surat wasiat ayah dia. Ayah dia royak berlaku dalam surat tu. Harta keluarga dia duduk mana? Mah duduk mana? Duit duduk mana? Supaya keluarganya tak susah selepas ayahnya tiada. Luqman sangat terkejut, terduduk Luqman menangis tak esak-esak sebab berapa tahun keluarga dia susah. Hanya sebab dia tak baca dengan faham surat cinta si ayah. Ustaz nak tanya, Luqman dapat tak khazanah harta keluarga dia walaupun dah baca surat tu banyak kali? Tak dapat kan? Luqman tetap susah kan? Mak dia, adik-adik dia susah kan? Sedangkan ayah dia bagi bila lagi surat tu? Ayah dia bagi banyak tahun dah. Tapi sebab Luqman tak faham, Luqman tak dapat khazanah keluarga dia. Akhirnya dia hidup merempat dan sangat fakir bertahun-tahun lamanya. Apa ustaz nak bagi tahu? Samalah dengan kita, dik. Samalah dengan ustaz, kita semua. Berapa tahun dah baca Quran? Nah, kalau mak ayah kita, ustaz sendiri sebagai seorang ayah, mungkin dah puluhan tahun dah baca Quran yang sama, ayat yang sama. Tapi dapat tak khazanah Quran? Kita tak dapat khazanah Quran. Kita tak rasa indah pun baca Quran. Kenapa? Sebab sama dengan Luqman, dia tak faham wasiat si ayah. Kita samalah, kita tak faham surat cinta Allah. Kan? Sebab tu kita stres. Kan? Sebab tu kita tak bahagia. Sebab tu kawan-kawan tinggal kita pun kita dah down. Sebab tu exam tak boleh skor pun kita serabut dah. Sebab tu kita mudah balah dengan adik-beradik kita. Sebab tu mudah kita memberontak dengan mak ayah. Sebab kita lupa nak faham surat-surat cinta Allah. Itu cerita Luqman tak dapat harta. Kita jangan sampai tak dapat harta dalam Quran ni. Boleh? Sebab tu besarnya sangat tadabbur dengan tazakur. Boleh ni? Saudara rahmati Allah. Okey, ustaz nak sebut sekali harum kan. Tengok slide ustaz. Ada 3 kisah pernah berlaku. Zaman Nabi, lepas pada Nabi, kedia lagi lepas tu. Sebab Quran manusia boleh berubah 360 darjah. Kalau kita nak berubah, kena ada Quran. Tapi kena fahamlah. Tak boleh baca saja, tak cukup. Kan? Okey, contoh. Adik-adik kenal tak seorang sahabat Nabi namanya Alamak, hilang slide ustaz. Dia makan anak-anak kah? Okey, tak apa, hilang. Okey, adik kenal tak satu sahabat Nabi? Okey, saya nak tanya, siapa sahabat Nabi? Okey, jawab soalan dalam komen pun tak apa. Alamak, ustaz tengok mana komen? Dah harap ustaz mumpung. Alah, tak jumpa cari komen. Share screen. Okey. Okey, siapa ingat? Buat mulut pun tak apa, ustaz faham kot. Siapa sahabat Nabi? Dia pernah nak bunuh Nabi, tapi akhirnya jadi sahabat yang sangat setia dengan Nabi. Hanya dengan satu peristiwa je berlaku, dia terus tak jadi bunuh Nabi, masuk Islam, jadi sahabat yang sangat taat. Okey, ustaz nampak gerak bibir adik Maisarah. Antara ustaz terlampak lah ni. Terima kasih adik Maisarah. Adik Maisarah sebut Umar. Umar. Mocong bibir-bibir nak. Nak suruh nampak. Terima kasih adik. Okey, adik tulis tau dalam nota. Kisah Umar Al-Khattab. Nanti cari video. Video banyak cerita dia. Orang lakonkan balik tau. Okay, cari. Tulis. Kisah Umar Al-Khattab masuk Islam. Umar, dia sangat marah dengan Nabi sebelum masuk Islam. Suatu hari Umar bawa pedang nak bunuh Muhammad. Umar ni orang debel dik. Oh, jangan. Abang lu padir pun kalah. Debel sungguh Umar ni. Tak ada orang berani challenge dia. Dia kuat, ada pengaruh, hebat semua. Satu hari nak bunuh Nabi, bawa pedang dah. Selisih dengan seorang sahabat. Seorang sahabat kata, mana gimana Umar nak kerak kepala siapa ni bawa pedang ni? Maka kata hari ni aku kerak kepala Muhammad. Sebab dia bawa ajaran baru tak serupa dengan sebelum ni. Sahabat ni kata, daripada mengkerak kepala Muhammad, baik mengkerak kepala adikmu. Apa pula? Adikmu ikut Muhammad dah. Terkejut dia. Dia buat U-turn bagi sekenar. Buat U-turn, dia rumah adik dia. Tak jadi pergi rumah Nabi. Di rumah adik dia, pendek cerita, dia naik atas rumah adik dia, dia katok adik dia. Adik dia perempuan. Berdarah. Dia terkejut, tersentak dengan adik dia jatuh. Dia pun duduk. Rasa nyesal. Dia terdengar ayat-ayat Allah. Dia teringat tadi dia mari nak masuk rumah adik dia, adik tengah baca sesuatu. Dia pun nampak lembaran Quran. Sikit. Dia kata, "Ha ni kamu baca tadi, aku nak baca boleh?" Adik kata, "Boleh, mu mandi cucikan dirimu, baru boleh baca."
Dik, dia baca dik daripada surah Toha. Nanti dik cari tahu surah Toha. Beberapa ayat awal surah Toha tulis. Kisah Umar surah Toha. Sikit je Allah sebut. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Umar ni orang Arab, dia faham bahasa Arab. Dia juga antara orang fasih Arab. Dia baca dik, dia faham. Dia tazakur. Walaupun belum masuk Islam, ayat Quran masuk dalam lubuk hati Umar dik. Bercahaya hati Umar. Umar masuk Islam hari yang sama. Akhirnya Umar jadi sahabat yang dijamin syurga. Asalnya nak bunuh Nabi. Hanya dengan beberapa ayat Allah sebab faham. Akhirnya jadi sahabat Nabi mati untuk agama. Kita pernah ke nak bunuh orang? Tak pernah kan? Kenapa kita tak jadi lebih hebat dari Umar? Sebab kita tak faham Quran. Baik, kisah kedua, Ustaz sebut laju-laju. Tengok slide Ustaz. Ustaz tulis atas, Fudail mendengar. Seorang ni bukan sahabat. Ni lepas zaman sahabat dah. Seorang ulama nama Fudail. Nanti adik cari. Ulama nama Fudail. Boleh Fudail bin Iyad nama penuh dia. Nanti cari kisah Fudail. Ni cerita-cerita bagus semua ni. Fudail dik, sebelum dia jadi ulama, adik tahu tak dia siapa? Dia perompak. Perompak yang sangat hebat. Kalau orang lalu, contohlah kalau hidup Kota Baru ni, siapa lari duduk 2 hari Kota Baru tak kena rompak ke Fudail tak sah. Nak kata bisanya Fudail merompak. Satu hari tengah nak merompak, Fudail terdengar satu ayat Allah. Ayat ni, nanti cari ayat ni. Surah Al-Hadid ayat 16 tak silap Ustaz. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ya dengar ayat ni yo faham lah ya Arab. Sebab ayat ni jadi Fudail terjatuh, terduduk, tak jadi merompak. Bukan setakat berubah jadi baik, jadi ulama terus. Daripada perompak jadi ulama. Allahu Akbar. Tadi daripada nak bunuh Nabi jadi sahabat. Ini jadi daripada perompak jadi ulama. Last sekali cerita. Ni zaman lagi latest. Seorang Yahudi nama Jad. Yahudi nama Jad. Asbab ayat Quran dekat Perancis dia duduk. Asbab satu ayat Quran. Jad masuk Islam tukar jadi nama Jadullah Al-Qurani. Sebab dia baca terjemahan Quran. Dia tak boleh baca Quran. Dia baca terjemahan Quran. Sebab dia faham apa dia Quran royak. Allah tembuskan hati dia. Jad bukan setakat masuk Islam ni. Jad jadi pendakwah yang hebat di Afrika. 9 juta orang masuk Islam. Asbab tangan-tangan Jad. 9 juta orang dik masuk Islam. Kita Islam berapa tahun dah. Tak ada seorang pun masuk Islam sebab kita. Ustaz lah tu tak kata orang. Nah, teruknya kita. Kenapa teruknya Ustaz Syakirin? Sebab tak faham Quran. Jad satu ayat boleh jadi pendakwah 9 juta orang masuk Islam. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bawa cerita ni? Ustaz nak bagi tahu indahnya, hebatnya, seronoknya tadabbur dan tazakur ayat-ayat Allah. Boleh berjelas? Okey Alhamdulillah, saudara-adik rahmati Allah. Okey, kalau selesai yang tu, jom Ustaz nak bawa adik-adik. Jom kita tadabbur satu ayat. Hashtag kita kan tadabbur satu ayat kan? Okey, Ustaz bawa ayat yang paling simple. Siapa tak ingat ayat ni, Allah Ta'ala. Hashtag sila meninggal. Nah, hashtag sila meninggal. Sebab teruk berbenar kalau tak ingat ayat ni. Hai, Ustaz tak nak ambil ayat yang pelik-pelik. Ustaz ambil ayat yang selalu kita baca puluhan kali kita sebut setiap hari. Adik kita tak ada gigi pun insya-Allah boleh baca. Nenek kita tak ada gigi jangan tak baik kata dia. Alright. Okey, ayatnya apa? Ayat daripada surah Al-Fatihah, ayat yang pertama. Teka bunyi negan. Ramai orang salah ni. Bunyi negan. Macam dah Ustaz dengar dah. Ustaz pun langsung. Alright. Okey, ayat yang pertama dalam Al-Fatihah sangat simple. Jom kita baca sama-sama boleh Ni ayat pertama tau, jangan tertukar. Alhamdulillah tu ayat kedua tau. Okey, cara nak tadabbur Ustaz ajar secara umum saja. Langkah pertama mesti baca dengan betul dulu. Okey, jom kita ikut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baca ramai-ramai kat rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kan kita dah dapat tak hasanah? Dapat, kita dah baca elok-elok dah. Kita dah dengar elok-elok tak? Dah dengar dah, dapat dah rahmat. Kita nak dapat berkat sekarang ni, nak buat tadabbur. Okey, step kedua, ikut Ustaz. Kita baca terjemahan dia. Boleh Kalau ada Quran tu, kat rumah nanti baca kat Quran terjemahan lah. Ni Ustaz dah sediakan. Jom baca sama-sama terjemahan dia. 1, 2, mula.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey. Alright. So adik-adik rahmati Allah. Tengok Ustaz bawa adik-adik sama-sama Ayat bismillah je. Kesan dia pun dah sangat besar. Insya-Allah. Okey. So apa nak buat sekarang Ustaz? Okey, adik kena tanya soalan ni. Dalam tadabbur kena banyak tanya soalan dan kita jawab. Okey. Okey, daripada bismillahirrahmanirrahim, cuba adik tanya diri adik-adik. Nabihah tanya Nabihah, Alisha tanya Alisha, Naurah tanya Naurah, Imtinan tanya Imtinan, Sofia tanya. Daripada bismillah tadi, apa mesej Allah nak bagi tahu saya? Jangan tanya orang lain, tanya diri sendiri. Fikir. Yang luar kata fikir. Tu orang tahu tak? Orang kata fikir. Boleh fikir molek. Okey, fikir dengan hati yang tenang. Apa Allah nak bagi tahu saya daripada bismillah? Alright. So, apa dia mesejnya? Mesejnya ada pada terjemahan tadi. Allah sedang bagi tahu dengan nama dia ni sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Betul? Ada sifat pengasih dan penyayang. Allah sedang bagi tahu, wahai syakirin, sebut nama aku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Boleh? Itu mesejnya. Ada orang tanya, Ustaz, kok Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim? Apa buktinya? Kan supaya kita rasa kita nak buat tazakur ni kita rasa sangat dekat dengan Allah. Okey, Ustaz buka satu gambar jangan terkejut kan. Siapa terkejut dia tak makan tengah hari lagi. Alright. Ada dah titik air liur, titik air liur. Lak. Cuma lah tamah. Okey. Okey, dari rahmati Allah. Okey, tengok gambar Ustaz bawa. Ustaz pun liur tak makan tengah hari lagi. Itulah ada orang skrin Ustaz. Alah baik. Okey. Ada rahmati Allah. Ni gambar apa? Ni gambar nasi lemak. Lauk ada berapa? Ada air goreng kepci. Nah, ada telur tak berapa nak masyak. Nah, ada nombor 3, ada sutong kurita. Ada nombor 4, ada ikan iblis pula. Astagfirullahalazim. Ikan bilis. Astagfirullah. Tersasu dik petang-petang lapar tengok makanan. Okey, ikan bilis. Ada kacang, ada timun, ada nasi. Okey, simple je. Ustaz sedang buktikan Allah sayang kita semua, tahu? Allah ni memang Ar-Rahman Ar-Rahim sangat. Okey. Bila kita nak makan nasi lemak ni, Dik, adik kena tahu. Bila kita nak makan nasi lemak ni, kita buat apa je? Kita buat sikit je. Kalau kita tak masak lah, kita beli, kita bayar, kita basuh tangan, kita baca bismillah, kita ambil nasi, kita ambil air, cobek-cobek telur, bubuh dalam mulut, kunyah-kunyah, telet, betul tak? Hanya lebih kurang beberapa langkah je kita buat. Akhirnya kita habis makan nasi lemak ni jadi rezeki kita jadi bertenaga, kita boleh masuk program hari ni, kita boleh duduk dengan mak ayah kita boleh tolong mak kat rumah, jaga adik baca buku. Asbab nasi lemak tadi. Rezeki tu kan? Rezeki. Ustaz nak tanya. Dan adik kena tahu. Adik tahu tak masa adik makan tadi, masa sebelum, masa adik makan, lepas adik makan, ada benda sedang berlaku, hak adik tak nampak, tapi kalau dia tak berlaku, adik tak boleh telan nasi ni. Kenapa dia ustaz menakutkan bunyinya? Kan? Okey. Adik kena tahu, nasi adik makan ni bukan rasanya nasi kan? Asal dia beras kan? Proses nak jadi nasi banyak kan? Entah titik peluh petani mana yang kita ambil, betul tak? Baik, tu baru nasi. Ada kacang, ada sotong, ada telur, ada ayam. Semua ni bukan asalnya begini. Asalnya bentuk lain. Siapa tahu peru ayam ni? Siapa tahu beli dia? Siapa tahu sembelih dia? Akhirnya ayam ni masuk dalam mulut kita hari ni jam 3 lebih. Adik ingat tu kebetulan ke? Tak. Itu yang rezeki Allah tulis untuk adik. Tu baru sebelum adik ambil nasi, adik kunyah nasi, adik telan. Kalau kita belajar sains, masa kita kunyah nasi, ada proses, ada benda yang berlaku. Esofagusnya, peristalsisnya, kembar kecu, tolak nasi turun. Ada berjuta sel yang terlibat dalam memastikan nasi dihadam. Masuk dalam perut kita, diproses dalam sistem kita, dicernakan, akhirnya convert jadi energi. Kita jadi boleh gerak, boleh kecek. Kita buat kau semua benda tu. Kan? Adik Sumayah tak buat, adik Damia tak buat, adik Humaira tak buat, Ustaz Syakirin tak buat. Kita kekoh-kekoh gitu je. Tu pun tak sedawa tak sebut Alhamdulillah.
Betul tak? Tu pun tak teringat baca bismillah tengah jalan dah. Sutun dah habis kepala dah makan. Betul tak? Allah sedang bagi tahu apa? Sayangnya Allah pada kita, syakirin, mu kunyah je lah, mu basuh tangan je lah, mu telai je lah. Hak lain tu aku urus. Sel-selmu aku jaga. Convert jadi energi aku buat. Dak, rezekimu aku tetap. Ayammu tak payah pera pun. Timunmu tak payah tanam pun. Tapi hari ni aku tak ada masuk dalam perutmu. Allahu Akbar. Baik tak Allah? Sangat baik, dik. Baik kan Allah? Sangat baik. Melalui duit mak kita, kita beli. Kan? Allah jaga kita sejak kita bergelar hamba dia. Itu Ar-Rahman, Ar-Rahim Allah. Ni baru makan nasi. Kita nak buat program hari ni. Adik boleh pakai tudung. Adik boleh masuk puteri Islam. Semua sebab Allah jaga. Sebab Allah ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau Allah buang Ar-Rahman, Ar-Rahim dia, sudahlah kita habis lah. Sebab kita tak boleh buat ke satu pun. Allah tak tolong. Betul tak? Baik. So kita faham orang betul lah. Allah memang Ar-Rahman, Ar-Rahim lah. So Allah sedang bagi tahu sifat dia Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nama Allah ke ada 99. Ingat kan? Asmaul Husna tu kan? Apa? Banyak-banyak nama Allah. Allah letak 2 depan. Ulama bincang. Allah sedang highlightkan. Wahai hamba, wahai syakirin. Ingat, aku sangat sayang kamu. Aku maha penyayang. Macam Sa'id bin Liu sebutlah. Allah sayang kita. Allah sayang kita, kata Sa'id bin Liu. Nah, alright. So, adik mati Allah. Mesej daripada Al-Fatihah ayat pertama Allah sedang bagi tahu sebutlah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita pun dah tengok pada ayat ataupun gambar ni, kita faham Allah sangat sayang kita. Boleh? Okey, baik. So kedua nak buat apa? Kita tanya pula soalan kedua. Tulis tahu, tulis. Okey, soalan kedua lepas tanya apa mesej Allah dah faham dah? Oh, sekarang kita buat tazakur. Tadi tadabbur, sekarang tazakur. Peringatan, tazkirah. Okey, apa soalan dia? Apa peringatan Allah dari Allah kepada saya untuk ayat tadi tanya soalan tu. Apa yang Allah nak ingatkan saya? Daripada situ kita faham dah. Kita pun buatlah ayat sendiri. Biar kita rasa Allah bercakap dengan kita. Contoh ustaz buat. Ingat syakirin. Peringatan kan? Ingat syakirin. Jangan lupa sebut nama Allah yang Maha Penyayang, lagi Maha Pengasih, yang selalu tolong kau. Contoh. Kan? Kita akan dapat, bila kita buat macam tu, seronok tak kita baca bismillah? Sangat seronok. Kita rasa macam bercinta dengan Allah. Kita macam puji Allah. Macam terima kasih dekat Allah. Baik. So, ini peringatan. Ingat syakirin, setiap kali kamu nak buat benda, buat perkara kecil ke besar, sebutlah nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Mengasihani. Nak masuk live, nak belajar, nak makan, bangun tidur, sebutlah nama Allah. Kan ada doa-doa macam-macam. Tu sebut nama Allah lah tu. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana. Kan ada nama Allah tu. Kan? Nak masuk tandas, minta berlindung dengan Allah. Kan ada nama Allah tu. Didik diri sebut nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Mengasih. Alright. So tindakan kita lah kan. Okey, tu peringatan untuk kita, untuk start untuk kita semua. So soalan kedua kita kena tanya untuk tazakur. Apa tindakan saya sekarang? So sekarang nak buat apa lepas faham ayat bismillah tu? Baru dia jadi Quran tu diamalkan. So apa kena buat? Saya pun bagi tahu diri saya sendiri. Adik-adik bagi tahu diri adik-adik. Okey, saya bagi tahu diri saya syakirin. Okey, sekarang kau jelas, aku jelas. Saya jelas bahawa saya mesti selalu sebut nama Allah dalam setiap perbuatan saya. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah sayang saya. Buatlah ayat apa pun. Tazakur tak apa reka-reka. Tapi yang penting berdasarkan mesej yang tadi. Boleh? Saya jelas bahawa saya mesti sentiasa sebut nama Allah yang banyak tolong saya. Pak Allah ni Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Boleh dek? So daripada bismillah sahaja, adik akan jadi orang yang sangat hebat sebab adik selalu sebut nama Allah. Adik kena tahu, ada seorang sahabat ustaz, bila ustaz bagi tahu pasal ni dekat dia, dia dah tua dah adik, bukan macam adik-adik, tua pada ustaz lagi. Mana ustaz muda daripada dia. Dah. Dik, ustaz ayat pasal ni. Dia beramal dengan ayat ni. Dia ayat ke ustaz, hidup dia berubah dik. Tak ada dah serabut-serabut, rezeki dia mari pelik-pelik, anak dia dengar kata, family dia bahagia hanya dengan dia sebut nama Allah setiap kali dia buat kerja. Allahu Akbar.
Adik-adik rahmati Allah, adik payah ke apa Ustaz royak hari ni? Nampak tak kesan dia? Baru satu ayat. Baru satu ayat. Baru kita faham satu ayat je. Bismillahirrahmanirrahim. Pas ni, bila adik baca dalam semaya, adik baca Al-Fatihah, adik baca nak baca Quran, adik terbayanglah baiknya Allah. Jangan terbayang nasi lemak. Nasi lemak tu contoh. Ya Allah. Nanti kan orang tanya, belajar apa hari ni? Oh, bismillah tu nasi lemak. Aku kok kepala nanti. Jangan salah faham. Itu kan contoh. Kalau Ustaz buat nasi kabu lah sini. Itu contoh. Maksudnya kalau tinggal nasi lemak pun, tinggal lalu. Oh, baiknya Allah bagi rezeki aku, Allah sayang aku sampai hari ni. Ada mak ayah, ada adik-adik, ada cikgu sayang kita, buat program hari ni. Mak-mak akak kau semua, tak kira lah. Itu tanda bukti sayangnya Allah. Boleh, dek? So, kalau daripada ayat ni, kita akan jadi orang yang sentiasa ada Allah dalam diri dia. Dialah orang yang paling bahagia. Adik-adik rahmati Allah. Ingat, Ustaz-Ustaz sampai tanda sayang. Nak habis dah kita ni. Dengar Ustaz sebut pesan tanda sayang dah. Lo ni ke PDPR. Lo ni ke susah. Betul tak? Lo ni ke serabut duduk di rumah. Lo ni ke rasa rindu nak jumpa saya sekolah. Ramai orang stres. Orang bunuh diri ratus-ratus orang dah bunuh diri. Sama ramai orang mati COVID. Mati COVID yang mati bunuh diri sama ramai. Tekanan hidup. Ada sahabat kita yang susah. Kan? Ustaz, macam mana tak nak bagi kita stres? Senang je daripada ayat ni. Sebutlah nama Allah. Ingat, orang yang selalu sebut nama Allah, Allah juga rindu dengan dia. So macam mana nak buat? Baca Quran, baca terjemahan, buat tadabbur tazakur. Adik-adik bayang, kalau ayat ni, kita jadi orang hebat dah, Allah tolong kita macam-macam. Adik bayang, dalam Quran ada 1000 lebih ayat. Allahu Akbar. Nanti ada rezeki kita jumpa lagi dengan surah-surah lain. Surah Al-Fatihah saja, adik kena tahu Al-Fatihah ni kalau kita tadabbur dia, ada 7 formula kejayaan. Sebab ada 7 ayat. Adik kena tahu hari ni, ingat sampai mati. Nanti cari tadabbur Al-Fatihah. Al-Fatihah ni dia sinopsis, kesimpulan satu Quran ni. 114 surah ada dalam Al-Fatihah. Hebatnya Al-Fatihah sampai Allah takdir duduk dalam semayang. Siapa tak baca tehah, tak sah mayat. Nabi sebut, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tak sah semayat, siapa tak baca pembuka Quran namanya Al-Fatihah. Tak ke saja-saja Allah letak Fatihah depan. Mesti ada dia punya secret recipe. Kan? Dia punya power dia, Power Ranger cerita malam-malam. Dia punya hebat dia pada Al-Fatihah. Boleh, dek? Sadar mati Allah, harapan Ustaz daripada apa Ustaz share ni, pencetus sikit sebanyak. Rupanya sangat seronok Ustaz, tadabbur tazakur. Itulah doa Ustaz. Ustaz doakan adik daripada Ustaz ni jadi orang hebat, mula bercinta dengan Quran daripada umur kecil lagi. Follow lah rumah ngaji ke, akademi sinergi, macam-macam lagi ada tadabbur banyak sangat hari ni. Boleh, dek? Okey, 2 minit terakhir, siapa-siapa nak tanya soalan? Kalau ada soalan nak tanya, dipersilakan. Ustaz stop share screen sebabnya tak nampak komen. Alright. Okay. Siapa nak tanya soalan? Tanya dekat ruangan komen ataupun buka mute. Buka unmute. Kalau ada nak tanya soalan. Ada? Cepat. Siapa nak tanya soalan? Siapa tanya soalan, Ustaz bagi hadiah hari ni. Tiba-tiba Allah gerakkan hati Ustaz nak bagi hadiah. Sebab kat tangan Ustaz ada satu komik. Ustaz Avengers. Siapa yang belum dapatkan lagi. Ustaz nak bagi hadiah Ustaz Avengers ni. Sebab ada sebelah Ustaz. Untuk dia. Okey. Siapa nak tanya soalan, Ustaz bagi sebagai tanda penghargaan, Ustaz bagi hadiah satu. Sedekah hari ni. Infak hadiah. Alright. Ada tak? Adik-adik betul Islam. Come on. Okey, kalau tak tanya tak apa, nak royak ke apa lepas dengar Ustaz Bob kat sejen. Saya ada buku tu. Wow. Hi my friend, peminat saya. Okey, cepat siapa nak tanya soalan, cepat. Nak cakap apa-apa, sila. Buka suara. Saya cabar adik-adik. Yang hebat semua. Cepat, sebelum Ustaz pakai tudung juga, cepat. Tu ada tu. Siapa tu? Bukan.
Adik apa tu? Nisara? Niasara? Niasara nak kecek kau? Macam mana nak apa tu? Syasha. Mana adik Syasha? Boleh buka mute tak? Ke tak boleh buka adik Syasha? Boleh buka tak adik Syasha? Mana adik Syasha kita ni? Kita cuba cari dia lah. Adik Syasha. Oh, adik Syasha. Ada ke adik Syasha? Okey, adik Syasha nak tanya soalan ke tu? Macam mana nak tu macam tak habis je. Dalam chat tu. Alright. Okey, adik Balkis kita komen. Saya rasa saya boleh faham banyak lagi ayat. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Bagus dah tu. Saya ada buku tu. Saya tak ada buku Ustaz. Oh, tak ada buku Ustaz, tanyalah soalan nak pergi tak ada buku ni. Bertuah lah budak-budak ni. Cepat. Alright, dah ada soalan daripada Wan Nur Dina Iftinan. Mana adik Dina? Alright. Okey, adik Dina tanya. Oh, banyaklah pula soalannya. Bukan rasa je akak dua dah. Okey. Apa beza tadabbur dengan tazakur? Apa beza tadabbur dengan tazakur? Bagus adik-adik Okey. Ingat dah Ustaz sebut sampai mati dah. Ingat semua. Ustaz semua sebut gitu. Okey. Tadabbur ni kita faham mesej. Boleh Ustaz ayat tadi kan nak faham tadabbur, kita tanya apa mesej Allah. So tengok je terjemahan dia. Tak payah pun ni ada terjemahan dah. Boleh Tazakur ni macam tazkirah, peringatan. Apa peringatan Allah? Daripada mesej bismillah tadi, macam Ustaz buat ayat tadi. Ingat syakirin, kena sebut semua nama Allah. Mesejnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Peringatannya, ingat syakirin kan selalu sebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Boleh? Okey, itu biasa tadabbur, tazakur Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Macam mana nak fokus baca Fatihah dalam solat? Kena tadabbur Al-Fatihah. Simple je jawapan dia. Kena tadabbur Al-Fatihah, adik akan faham macam mana nak khusyuk dalam Al-Fatihah. Allahu Akbar. Sila-sila adik menangis sorang-sorang. Tak habis maya nanti. Okey. Ustaz, program tadabbur ni ada setiap minggu ke? Tu kena tanya Cikgu Nuraida. Itu kena tanya penganjur ya. Ustaz jawab ke jadi gulai pula. Okey baik. Adik Maisara, Allahu Akbar. Macam mana nak mengenal Allah? Allah soalan adik ni hebat ni. Macam mana nak mengenal Allah? Adik, Ustaz boleh sarankan bermula dah dengan menghayati ayat-ayat Allah. Okay, kita akan mula kenal Allah. Boleh dek? Ya, itu tip paling senang lah Ustaz boleh bagi. Alright. Wallahu a'lam. Ustaz rasa sampai situ dulu. Cikgu Naidah dah komen dah tu. InsyaAllah. Ustaz minta maaf sebarang kekurangan dekat mana-mana sebab dah 3.30. Dah melangkaui 2 minit. Apa yang baik daripada Allah dek, apa yang kurang daripada kelemahan diri Ustaz. Ustaz minta maaf gua-gua dah. Ustaz mungkin boleh sedia sangat dah. Masih baik tak duduk depan-depan akan tidak jaga nyanyi dah yang adik-adik ni. Masih baik dah tak jadi kanak-kanak Raibina hari ni. Alright, semoga Allah terima dan Allah dekatkan kita dengan Quran insya-Allah. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serah pada Ya alhamdulillah dah tak sedar dah. Kita dah habis dah dek. Adik dah apa macam best ke? Best ni. Okey. Ya nama mami kampung dulu. So Kampung dulu. Tu pergi serta seminar tadabbur tazakur ni bersama Ustaz Syakiri ni best. Nak lagi ke nak lagi ni? Okey. Masya-Allah tahniah dia sebab bersabar menghayati okey tadabbur tazakur yang disampaikan oleh Ustaz Syakiri tadi. Okey, sebelum kita tamat kita punya ni, saya nak jemput seorang lagi iaitu Cikgu Mas. Cikgu Mas ada? Ada. Cikgu Mas ada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua adik-adik. Ya, ceria, nampak tak mengantuk lah dengan Ustaz. Itulah dia punya petai macam pagi set dia ni. Ya, macam pagi, macam bersemangat tunggu Mutiara kata daripada Ustaz. Okeylah.
insya-Allah ya, bagi menguji kefahaman adik-adik, nak menambahkan lagi kefahaman, insya-Allah kita ada kuis ya. Cikgu Nuraida, kita buat kuis ya Cikgu Nuraida. Sebab nanti nanti pihak persatuan akan bagi sijil kepada semua adik-adik, kepada anak-anak. Sijil ni mahal. Ada 2, ada tanda tangan datuk tadi ya. 2 lah. Maknanya daripada Pergerakan Putih Islam dengan Persatuan Rumah Ngaji. Mahal sangat sijil ni, insya-Allah. Jadi nanti ada kuis ya, kita akan bagi link ya, Google Form ya, adik-adik jawab ya kuis tu. Dan satu lagi kita ada nanti apabila adik-adik dah faham apa yang bersama dengan Ustaz Syakirin tadi, cuba buat video. Contoh buat video dalam 1 minit ke 2 minit ke 3 minit ke ya, video apakah dia tadabbur, apakah dia tazakur, ataupun adik nak cuba ulang balik macam mana Ustaz Syakirin nak jadi macam Ustaz Syakirin kan. Nak tadabbur ayat 1 surah Al-Fatihah tadi ya. Ambil video. Ambil video dalam 1 minit, 2 minit, 3 minit macam tu je ya. Lepas tu postkan dalam grup kita. Kita ada grup kan? Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kami amat mengalu-alukanlah adik-adik semua untuk menjadi ahli Persatuan Rumah Ngaji ya. Okey, nanti insya-Allah ya, Ustazah Syuhada, ada Ustazah Syuhada? Saya Ada. Kita akan sharekan link ya, supaya adik-adik berada dalam Persatuan Rumah Ngaji Negeri Kelantan, insya-Allah ya, insya-Allah. Jadi 3 perkara itulah kita akan share nanti dia punya link di dalam kita punya grup WhatsApp. Okey, itulah saya bagi balik kepada Lin, insya-Allah. Mas, saya nak tambah sikit boleh ke? Boleh. Okey, kepada adik-adik puteri sekalian, semua catatan yang telah adik-adik catat tadi, kalau boleh dapatkan buku ni daripada cikgu masing-masing ya, buku lognya. Buku log, tulis tarikh, hari ni tajuk apa pengisian yang anda dapat. Kemudian nanti ni yang membuktikan kita nak dapat sijil ni, kita ada catatannya ni. Okey ya adik-adik ya. Okey, terima kasih. Di peringkat saya pula sikit je lah nak tanya siapa adik. Nanti adik Wan Nurdina saya dah janji tadi nanti saya kontak dengan Kak Dah ke untuk dapat alamat lah, nanti Ustaz post buku bersama dengan tanda tangan. Tu dia. InsyaAllah hadiah pada Ustaz. Alright. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, dah tamat dah, kita ada sijil lagi dek. Okey, tahniah deh semua. Ucap kata ke diri sendiri semua tahniah. Tepuk diri, kata tahniah, beri semangat. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih semua deh yang menjayakan hak mana hadir semua ni. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya doakan kita semua amal. Apabila kita dah belajar ni, kita kena amal lah. Barulah kita dapat rasa buah tu manis ke, masam ke dek. Pun makan colek lah buah tu. Kalau kita nak rasa tadabbur tu, kita seolah-olah kalau kita tak ada zakur tu, kita potong kita makan colek. Kita nak rasa kesedapan tu. Tadi nasi lemak ni colek pula dek. Pani pakak pergi cari nasi lemak dengan colek dah lah. Sudah. Ustaz mula kali. Ada lagi kan sebelum kita tamat ni, kita nak baca tasbih kifarah lah. Dan ada apa-apa lagi yang nak disampaikan? Tak ada dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi. Kita berjumpa lagi deh. Rustia minta ambil gambar tu.